Bismillah, bismillah, bismillah. Okey. Bismillah. Ujian suara, ujian suara. Ujian suara 1 2 3. Ujian suara 1 2 3. Ada yang masuk lagi? Ada dah. Okey, siapa yang dah masuk boleh komen. Clear tak clear suara? Boleh share di page masing-masing, insya-Allah. Pagi ini kita akan memberikan sedikit tazkirah kepada semua hadirin dan hadirat, insya-Allah. Okey, boleh like dan juga share page iMeet, insya-Allah. iMeet mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyyatil Islam assalam wa tahiyyati ahli jannah. Fasalamullahi alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uligh wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini hari Khamis, alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita bertemu dalam alam maya ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada kita semua, kesihatan yang berpanjangan dalam kita menghadapi kehidupan di alam dunia ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan nikmat iman dan Islam, kita masih lagi dapat bernafas di atas dunia ini. Kita masih lagi dapat meneruskan dakwah di atas dunia ini dalam kita menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dengan nikmat ukhuwah Islamiyah fillah, kita pada hari ini dapat lagi bersama-sama dalam kita berukhuwah sesama kita, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan yang terhad, dalam suasana PKP pada hari ini 2021, alhamdulillah kita bersyukur dengan nikmat ukhuwah fillah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sebelum saya mulakan tentang tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini, iaitulah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, suka saya mengajak kepada sidang pendengar sekalian, bagaimana kita hendaklah melihat dalam satu konteks, iaitulah bagaimana kita menjaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini merangkumi dari sudut akidah kita, dari sudut bagaimana kita menjaga perintah dan juga larangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi hati dan juga lisan, hati dan juga lidah kita dan juga perbuatan kita ini.
Jadi di antara yang pertama iaitulah bila mana kita mendengar berita daripada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah tasdiq, kita kena membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak boleh seseorang manusia ini adanya syak, adanya taraddud, adanya rasa taraddud, rasa tak yakin ke, waswah ke pada membenarkan berita Allah tabaraka wa taala. Kerana apa? Kerana berita Allah, khabarullah taala ini dia datang daripada ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan yang paling benar percakapan. Seperti mana Allah Taala beritahu dalam Al-Quranul Karim, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapakah yang paling benar percakapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ni bercakap mungkin banyak salah, banyak silap. Akan tetapi yang bercakap ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena percaya, kita kena meyakini apa yang disebut, apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan datangkan syak ataupun syubhah dalam berita Allah dan juga berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apabila datangnya wahyu daripada Allah dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bercakap, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap berdasarkan hawa nafsu. Nabi bercakap menggunakan wahyu yang telah Allah Taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh yang telah disebut dalam kitab Sahih Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu, summa liyanzi'hu, fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan." Nabi bagi tahu, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabin ahadikum," apabila jatuh lalat dalam minuman di kalangan kamu, lalat mari tiba-tiba jatuh dalam minuman kita, maka Nabi kata, falyaghmishu, kamu kena celup salam, iaitu dalam perkara ghaib, perkara yang ghaib yang kita tak tahu. Jadi Nabi SAW menceritakan kepada kita benda yang Nabi tahu, yang Nabi ambil daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kepada kita ni husnul khuluq. Kita kena berakhlak baik. Kita kena menerima berita-berita ini dengan akhlak yang baik, dan juga yang mana kita kena mempercayai dan meyakini daripada hadis Nabi yang sahih dan juga Al-Quranul Karim tentang perkara-perkara yang menceritakan tentang ghaibiyah, benda-benda yang ghaib. Contohnya cerita tentang alam barzakh, cerita tentang soal malakaini fil qabri, malaikat yang tanya dalam kubur, cerita tentang bagaimana kenikmatan syurga, menceritakan bagaimana kedahsyatan api neraka, dan lain lagi. Itu yang pertama. Yang pertama, kita kena percaya kepada berita ataupun akhbarullah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnul khuluq ma'allah azza wa jalla. Yang kedua, kita kena elokkan akhlak kita ini, akhlak kita
Subhanahu wa ta'ala, yang mana menyebabkan kita akan menjadi su'ul khuluq, buruknya akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana bila mana Allah Ta'ala suruh kepada kita suruh semayang sebagai contoh, kita wajib melaksanakan semayang. Jangan kita mempermainkan, kita melengah-lenggahkan semayang, bermalas-malasan dalam menunaikan semayang sebagai contoh. Jadi yang mana kita nak husnul khuluq, akhlak yang baik bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita menerima arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dengan cara kita melaksanakan, terus melaksanakan apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kiyahlah kepada ibadat-ibadah yang lain dan sebagainya. Jadi yang ketiga, iaitulah tajuk yang kita nak bincang pada hari ini, iaitulah kita menerima qadar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan redha dan juga dengan sabar. Yang mana muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita melihat bagaimana dunia kita ini adalah satu tempat yang mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji oleh Allah macam-macam ujian, yang macam-macam bentuk ujian. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala uji kita dengan sesuatu daripada ketakutan, daripada kelaparan, daripada kekurangan, daripada harta, uji kita dengan jiwa dan sebagainya, buah-buahan. Jadi bagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala uji kita dengan ketakutan itu, dengan makna ketakutan kita, bagaimanakah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kelaparan kita, bagaimana kita berpuasa, kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan wanaqsibul amwal, kurangnya harta kita bayar zakat kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, asnaf, wal anfusi, dengan jiwa kita, dan juga wassamarat, iaitulah bagaimana kita diuji dengan kematian anak-anak kita, kerana anak-anak kita ini merupakan buah hati kita. Itu yang disebut oleh Imam Syafi'i. Jadi masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk ujian. Ada yang diuji dengan sakitnya, ada yang diuji dengan mati, ada yang diuji dengan kelaparan, dengan musibah, ada yang diuji dengan perempuan yang tidak ada suami, yang tidak berkahwin lagi, diuji dengan mandulnya, sebagainya. Macam-macam ujian yang datang kepada kita ini, dan ini semua ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita kena terima dengan rasa
Salam dalam keadaan tidak boleh bergerak, tidak boleh berjalan ke sana ke sini, tidak ada makanannya, tidak ada cahayanya, dalam kegelapan perut ikannya, dalam kegelapan dasar lautannya, dalam kegelapan malamnya, zulumatin salas. Jadi bayangkan bagaimana dalam keadaan itu Nabi Yunus alaihissalam boleh bersabar dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Saya nak cerita tuan-tuan sekalian, dalam musim PKP ni, yang mana kita ada yang diuji dengan kena kuarantin. Kena kuarantin kerana apa? Kerana menunggu keputusan untuk swab test dan sebagainya. Nak tahu sama ada positif ataupun negatif. Dalam tempoh kuarantin tu tuan-tuan sekalian, yang mana tekanan yang berlaku kepada kita ni, tekanan yang mana kalau yang berada di pusat kuarantin, yang berada di kuarantin di rumah, dalam rumahnya, dalam biliknya, bagaimana tekanan-tekanan emosi yang melanda ketika itu kepada kita. Bayangkan nak tunggu result kita mungkin 4 hari, 5 hari, 10 hari, dalam keadaan tak tahu bagaimana kita ni adakah negatif ataupun positif untuk menerima keputusan daripada pihak kesihatan tadi tu. Jadi nak bagi tahu bagaimana dalam keadaan 4 hari, 3 hari ni pun tuan-tuan sekalian, kita tak tahan dah. Kita tak tahan. Kita hanya duduk dalam bilik, makan pun isteri kita yang hulurkan makanan di luar pintu bilik kita. Kita hanya mendengar suara anak-anak kita yang berjalan-jalan. Kita tak mampu nak tolong mak ayah kita yang mana di luar sana sebagai contoh. Tak boleh nak keluar tuan-tuan sekalian. Tapi itu pun alhamdulillah kita masih lagi boleh berjalan dalam bilik kita, boleh makan lagi, boleh bercakap dengan telefon lagi, boleh berzikir, boleh semayang. Alhamdulillah. Nak bagi tahu ini baru sikit ujian yang Allah Ta'ala uji kita tuan-tuan sekalian. Itu pun kita tak tahan dah. Kita bagaimana nak bagi tahu seksanya berada dalam keadaan kita terkurung, dalam keadaan kuarantin tadi, yang mana kita tak boleh nak berjumpa dengan orang lain. Jadi bayangkan bagaimana kesakitan dan juga ujian Nabi Yunus bin Matta alaihissalam berada dalam perut ikan tadi yang lama, sampai sakit badan Nabi Yunus alaihissalam, sampailah Allah Ta'ala mengeluarkan dia. Kerana apa? Kerana Nabi Yunus ini bin Matta kerana sentiasa dia bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah di antara zikir yang sentiasa diulang-ulang oleh Nabi Yunus bin Matta alaihissalam ketika mana dalam perut ikan tadi. Sampailah Allah Ta'ala keluarkan dia. Kalau dia tak berzikir tuan-tuan sekalian, tidak kita panggil apa? Berzikir ataupun meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sampai kiamat dia akan berada dalam perut ikan yang besar tadi. Nak bagi tahu inilah di antara ujian kita. Ujian kita di atas dunia. Belum lagi ujian yang kita akan lalui. Bagaimana dahsyatnya tuan-tuan sekalian siksaan dalam di hari akhirat kelak. Yang mana di atas dunia ni pun kita dah tak tahan dengan tekanan-tekanan tadi. Bagaimana tekanan kuarantinnya, kalau orang dalam penjaranya stres, lagi-lagilah tekanan lagi, baru kita tahu bagaimana tekanan, bukan tekanan fizikal sahaja. Fizikal okey, tapi tekanan mental tuan-tuan sekalian, yang mana mereka ini tak dapat nak bercakap dengan orang lain, tak dapat nak keluar macam orang lain, ketawa macam orang lain dan sebagainya. Jadi inilah yang berlaku di akhirat. Yang berlaku yang mana Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran Al Karim, bagaimana seksaan psikologi ahli neraka. Yang mana seksaan deraan ataupun psikologi ahli neraka ini jauh lebih dahsyat lagi daripada yang berada di atas dunia ni tuan-tuan sekalian. Yang mana neraka ni sangat gelap, sangat panas. Neraka ni penuh dengan pelbagai bentuk seksaan yang sangat pedih. Sudah tentulah kita kata seksaan mental yang sangat dahsyat lagi. Kalau dunia pun dahsyat tuan-tuan sekalian, bayangkan akhirat lagi dahsyat. Yang mana yang pertama, saya sebut 3 saja.
Seksaan psikologi. Yang pertama, penyesalan kita dalam di hari akhirat kelak. Yang mana ahli neraka ni tuan-tuan sekalian, dia rasa sangat menyesal. Rasa sangat menyesal. Kenapa? Tersilap memilih jalan hidup. Salah pilih jalan untuk hidup di atas dunia ni. Yang mana mereka tertipu dengan dunia yang menipu ini. Dunia ni bukan tempat untuk kita bermain-main. Bukan tempat untuk kita berseronok. Tapi dunia ni tempat untuk kita bercucuk tanam, untuk kita menanam hasil ibadah kita, yang mana kita akan mendapatnya di akhirat kelak. Jadi mereka rasa menyesal bila mana tertipu dengan dunia, tertipu dengan hawa nafsu, tertipu dengan syaitan, tertipu dengan kawan-kawan yang telah memensungkan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka tak dapat menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan ketika ini ahli neraka sangat-sangat menyesal. Nak patah balik ke dunia, itu hangan-hangan saja. Tak boleh nak patah balik, tuan-tuan sekalian. Mana mungkin masa ini akan dapat diputarkan kembali. Oleh sebab itulah yang pertama Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bagaimana mereka ini, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita, demikianlah Allah memperlihatkan amal perbuatan mereka agar menjadi sesalan, hasaratin alaihim, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana ahli neraka ni akan ditertawakan tanpa simpati. Yang mana ahli neraka yang suka mempersendakan dan mentertawakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Kalau dulu pada zaman Nabi SAW, mereka suka mentertawakan para sahabat Nabi, tertawakan Nabi SAW, yang mana mereka mentertawakan orang-orang yang beriman ini. Jadi di akhirat mereka pula akan ditertawakan tanpa simpati. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan Al-Quranul Karim dalam surah Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Allah Ta'ala mengatakan, yang mana sesungguhnya orang yang berdosa, mereka sering mentertawakan orang yang beriman. Dan apabila orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan mata. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira mempersendakan keadaan kaum muslimin. Suka boleh sendakan orang Islam, orang muslimin. Setiap kali melihat orang mukmin, mereka akan mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal mereka tidak diutus untuk menilai orang mukmin. Maka pada hari ini orang beriman, Allah Ta'ala cerita, orang beriman di akhirat mentertawakan orang kafir. Mereka duduk di atas bangku sambil memandang, apakah orang kafir itu telah diberi ganjaran terhadap apa yang dikerjakan oleh mereka itu. Jadi ayat ini menjadi penghibur kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang teguh kepada hukum Allah Ta'ala, walaupun musuh-musuh Allah Ta'ala tadi memandang hina, orang kafir memandang hina kepada dia, tuan-tuan sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga yang lebih berat lagi, iaitulah yang mana Allah Subhanahu wa taala tak nak dengar dah. Tak nak dengar dah mereka apa ni kata-kata mereka. Ini sangat dahsyat, tuan-tuan sekalian. Seksaan batin yang sangat dahsyat bila mana mereka ni putus asa, tak ada harapan nak keluar daripada neraka, tak ada peluang dah. Mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala
tapi keluhan tadi dibalas dengan herdikan yang kasar. Yang mana Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala cerita surah Al-Mu'minun, tuan-tuan boleh cari dalam ayat 108, yang mana 107, 108, yang mana mereka mengatakan Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, diminta dengan Allah, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikanlah kami ke dunia. Minta nak patah balik ke dunia. Kenapa nak buat amal soleh? Jadi minta dengan Allah Ta'ala supaya apa? Akhrijna minha, keluarkanlah kami daripada neraka dan kembalikanlah kami ke dunia. Dan jika kami kembali juga kepada kekafiran, fa inna zalimun, maka kami akan menjadi orang yang zalim. Kami adalah orang yang zalim. Apa Allah Ta'ala kata? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah Ta'ala kata apa? Qala khsa'u fiha. Tinggallah kamu dengan hina di dalam neraka ini. Tinggallah kamu dengan dalam neraka ini, dan janganlah kamu wala tukallimun, jangan lagi berbicara dengan aku lagi. Ini ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu kasar kepada mereka. Bayangkan Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan mereka, tak nak mendengar dah keluhan mereka. Umpama kita kata macam halau anjing lah. Macam seolah-olah seseorang yang sedang menghalau anjing, yang mana menjauhkan haiwan hina daripada dia. Seolah-olah bagaimana Allah Ta'ala yang mana tak nak lagi berbicara, bercakap dengan ahli neraka selama-lamanya. Dan Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan, inilah kata-kata yang terakhir yang dapat diucapkan oleh mereka. Selepas itu tidak ada lagi kata-kata selain pekikan dan lolongan seperti lolongan anjing. Ni tuan-tuan sekalian, itu di antara seksa bagaimana psikologi batin yang mana mereka berada di akhirat. Oleh sebab itulah tajuk kita nak cerita tuan-tuan sekalian, iaitulah bagaimana kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan inilah, pada hari inilah, saat inilah tuan-tuan sekalian, kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Az-Zumar, kalau tak silap, Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang ke-54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Jadi ni ayat yang terakhir tuan-tuan sekalian, yang mana Allah Ta'ala mengatakan wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat. Jadi kembali ni bukan kembali saja, kembali bersama dengan taubat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada masilah kita kena kembali kepada Allah. Kita kena ar-ruju' ila Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kita berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum daripada kita didatangi oleh azab. Summa la tunsarun, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan. Jadi tuan-tuan sekalian, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan kamu. Yang mana bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, hendaklah kita kembali dengan cara apa? Kita mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan semayang, kita laksanakan zakat kita, kita laksanakan puasa kita, kita laksanakan tanggungjawab kita, kita laksanakan amal ma'ruf nahi mungkar kita. Ini tuan-tuan sekalian, yang mana kalau dulu kita pernah buat dosa, kalau dulu kita pernah tinggal semayang, hari ini kita kena kembali semayang. Kalau dulu kita pernah tak baca Quran, pada hari kita belajar Al-Quran. Kalau dulu tak pernah dengar tazkirah, pada hari kita kena dengar tazkirah. Kalau dulu tak pernah semayang hajat, hari ini kita kena semayang hajat. Kalau dulu tak pernah buat kunut nazilah, hari ini buat kunut nazilah. Kalau dulu apa lagi tak pernah semayang berjemaah dengan keluarga, kita buat semayang jemaah dengan keluarga. Ini tuan-tuan sekalian, yang mana kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita pernah buat apa? Buat maksiat pada Allah, berzina, minum arak, sebagainya, kita tinggalkan perkara tadi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu dalam keadaan jahiliah, tak pernah belajar agama, tak kenal apa dia agama, tak kenal apa benda Islam, tak kenal apa benda Al-Quran, tak kenal Nabi SAW, maka belajarlah tuan-tuan sekalian.
kembalilah kepada agama ini, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum. Sebab itulah kita yang mana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kembali kepada Allah. Kalau kawan-kawan kita, keluarga kita, kalau contohlah tuan-tuan sekalian, kalau kita tak endahkan mereka, ada cara pada mereka akan tinggalkan kita. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini yang pada mula-mula kita tak endahkan Allah, tapi Allah taala ni masih lagi menunggu kita. Allah taala masih lagi membuka pintu rahmat yang sangat luas, pintu taubat yang sangat luas untuk kita, untuk sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting tuan-tuan sekalian, kita kembali daripada perkara-perkara yang pernah dulu mungkin kita buat syirik pada Allah, orang bukan Islam. Mungkin dia hendak belajar tak kenal Tuhan dan sebagainya, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala kata wa aslimu lahu, kita serah diri pada Allah. Yang mana Islam ini maksudnya al-inqiyad. Kita tunduk, kita serah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam akidah kita, dalam amalan kita, semua kita kena serahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita belajar ni, kita ambil daripada guru-guru yang muktabar. Yang mana kita belajar daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Jangan kita ambil ilmu daripada mereka-mereka yang menggunakan akal, kerana bimbang, menggunakan pada hari ini banyak sangat ajaran sesat tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana kita serah diri pada Allah Ta'ala ini, yang mana kita kena belajarlah bagaimana cara untuk kita mengapplykan ilmu dalam kehidupan kita ini. Jadi itu mana Allah Ta'ala suruh kita serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena belajarlah tentang agama Islam. Itu panjang cerita. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata apa? Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azab akhirat kepada kamu, yang telah saya ceritakan tadi. Bagaimana sebelum datangnya azab kepada kita, tak dapat kita nak selamatkan diri lagi ketika itu, nak minta ampun pun lambat tuan-tuan sekalian, tak sempat dah, nak bertaubat pun tak sempat dah. Jangan tunggu lagi, jangan tangguh-tangguh lagi. Solat taubat pun jangan kita boleh buat mana-mana saja. Kita istighfar sama pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi pada hari ini tuan-tuan sekalian, musim kita panggil apa, zaman pandemik ini, mestilah semua orang kena masing-masing bersimpuh, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya azab yang sangat kita tak tahulah, yang sangat dahsyat lagi tuan-tuan sekalian. Yang ini pun tak mampu dah kita nak tahan tuan-tuan sekalian. Bayangkan lepas bagaimana setahun, maknanya hampir setahun lebih dah kita pada hari ini, kita berharap supaya Allah Ta'ala mengangkat bala ini daripada kita ini tuan-tuan sekalian. Dan kemudian summa la tunsarun, padang mahsyar, di padang mahsyar tuan-tuan sekalian tak ada peluang dah untuk mendapat pertolongan daripada sesiapa lagi, daripada mana-mana arah. Pada waktu itu tak ada siapa yang boleh menolong kita tuan-tuan sekalian, melainkan adanya syafaat daripada mereka-mereka yang tertentu. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah di antara ayat yang boleh kita bincang pada hari ini. Itulah berkenaan bagaimana wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul azab summa la kita kembalilah daripada zaman jahiliah kita, zaman kita banyak buat dosa pada Allah Ta'ala. Sama-samalah kita kembali kepada Allah, bertaubat, dan kemudian kita melaksanakan perkara-perkara amal soleh. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat bala dan ujian musibah yang kita terima pada hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat kembali seperti biasa tuan-tuan sekalian. insya-Allah kita doakan mudah-mudahan kita dapat kembali macam biasa, dapat semayang berjemaah di masjid, dapat mendengar kuliah dan sebagainya, dapat meneruskan kehidupan dengan cara yang lebih harmoni, lebih damai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Jadi cukuplah sekadar itu pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan
kita mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.